Hari ini kita akan belajar mengenai penentuan seks anak dan kejadian kembar pada manusia. Kita tengok dulu apa hasil pembelajaran. Yang pertama, kita akan belajar maksud kromosom seks. Yang kedua, mekanisme penentuan seks anak. Yang ketiga, menerangkan kejadian kembar seiras dan kembar tak seiras. Yang keempat, kita membuat banding beza antara kembar seiras dan kembar tak seiras. Dan seterusnya, penerangan mengenai kembar siam. Mari kita tengok dulu berkenaan dengan kromosom seks. Buat pertamanya, awak kena tahu yang sel soma manusia ni ada 46 kromosom. Ni ada pada gambar kat sebelah. Ada 46. 46. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampailah 46 ataupun 23 pasang. Di ni ada sepasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang sampailah pasangan yang ke-23. Ada 46 kromosom dan atau 23 pasang. Kalau 44 pasang, 44 ni atau 22 pasang ni, yang ini semua ni adalah kita panggil sebagai kromosom autosom. Dan dua lagi ni, yang ujung sekali ni adalah kromosom seks yang menentukan jantina. Kalaulah lelaki, kromosom dia kita tulis sebagai 44 tambah XY. 44 tambah yang panjang ni X, yang kecil ni Y. Ataupun kalau perempuan 44 tambah XX. Jadi kalau perempuan dua-dua XX lah kat sini. Awak kena tahu yang itu. Ini yang 44 tu yang sifat yang ada sifat tinggi, sifat rambut kerinting, mata hitam, semua ada di yang 44 ni. Yang XY, XX ni yang menentukan jantina. Sekarang kita tengok. Ayah atau lelaki, gen dia adalah 44 tambah XY. Ibu atau perempuan 44 tambah XX. Semasa proses meiosis, kita tahu bilangan kromosom akan jadi separuh. Jadi samalah. 44 tambah XY ni dia akan jadi separuh. Jadi 22 tambah X. Dan 22 tambah Y. Tengok 22 tambah 22, 44. X, Y, XY. Sama juga yang perempuan. 22 tambah X. Oleh sebab mak ni, gen dia adalah XX. Jadi 22 tambah X, 22 tambah X. Lepas tu semasa proses persenyawaan, sebelum cikgu terlupa, maklumat genetik yang dibawa oleh sperma, ni. Sperma mungkin bawa maklumat genetik yang ini, 22 tambah X, atau mungkin juga 22 tambah Y. Sebab sperma banyak kan, berjuta-juta. Macam ovum, dalam sebulan dia keluar hanya satu. Mungkin bulan tu dia keluar yang sini ataupun yang ni, tapi tak kira lah yang mana satu pun, dia tetap membawa 22 tambah X. Jadi bila proses persenyawaan, sperma akan bergabung dengan ovum. Nukleus sperma akan bergabung dengan nukleus ovum membentuk zygote kan. Jadi proses gabungan tu ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama, 22 tambah X ni, kemungkinan yang biru yang pertama ni gabung dengan purple yang pertama, jadilah 22 tambah 22 dapat 44. X dengan X dapat XX. Tu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua adalah yang ini, bergabung dengan yang purple yang keduanya. So dapatlah 44. Sama 22, 22, 44. X dengan X dapat XX. Itu kalau sperma yang bawa maklumat genetik 22 tambah X. Kalaulah sperma tu dia membawa maklumat genetik 22 tambah Y, dia mungkin bergabung dengan ovum yang pertama ni.
Okey, dapat 22 tambah 22 tambah 22, 44. Y dengan X dapat XY. Okey, ataupun boleh jadi juga, okey, dia bergabung dengan yang ini. Okey, 22 tambah 22, 44 tambah dengan X dengan Y, XY. Jadi awak boleh nampak, okey, ada 4 kemungkinan di sini. Okey, ini adalah dari segi genotip, maklumat genotip. Okey, maklumat genetik. Okey, jadi fenotip sifat yang ditunjukkan 44 X tambah XX adalah perempuan. Yang ini pun perempuan. Ni XY lelaki, yang ini pun lelaki. Okey. Okey, kita tengok dari segi nisbah. Nisbah genotip ada 2 yang 44 tambah XX, yang ini ada 2. Dan ada 2 yang 44 tambah XY. Ini ada 2. Okey. Okey, so dari segi fenotip 2 perempuan kepada 2 lelaki. Jadi peratus adalah 50-50. Bukannya dia dapat anak 4 orang, 2 lelaki 2 perempuan. Tak. Bagi setiap kelahiran, okay, kebarangkalian untuk mendapat anak lelaki ataupun anak perempuan adalah sama, iaitu 50% bagi setiap jantina. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pula pada kembar seiras dan kembar tak seiras. Okey, semasa proses persenyawaan, okey, ovum ni, okey, hanya satu ovum yang dibebaskan oleh ovari dan hanya satu sperma yang berjaya mempersenyawakan ovum. Okey, selepas itu, apabila persenyawaan telah berjaya, satu zygot akan terhasil. Okey, satu zygot ini nanti dia akan membahagi kepada 2 individu. Okey, kepada 2 individu, kata 2 fetus. Okey, fetus ini akan berkongsi plasenta yang sama. Okey, kalau kembar tak seiras pula, okey, kadang-kadang sesetengah wanita ovari mereka akan menghasilkan 2 ovum pada bulan tersebut. Jadi 2 ovum ini akan disenyawakan oleh 2 sperma. Okey. Jadi ini adalah berbezalah. Okey, sperma yang berbeza. 2 ovum dan 2 sperma. Jadi akan membentuk 2 zygot. Okey, 2 zygot ini nanti akan berkembang menjadi 2 individu yang berbeza. Jadi mereka mempunyai plasenta yang berbeza. Ada 2 plasenta di sini. Okey. Mari kita tengok perbandingan antara kembar seiras dan kembar tak seiras. Yang pertama kita tengok persamaan dulu. Terbentuk pada masa yang sama. Tak ada yang 1 bulan ni, 1 bulan depan. Okey. Dan setiap ovum mesti disenyawa oleh 1 sperma. Tak boleh 1 ovum 2 sperma ataupun 2 ovum 1 sperma. Tidak. Dan anak kembar itu berkembang dalam uterus ibu. Bukannya tube fallopian. Okey. Itu dari segi persamaan. Dari segi perbezaan, bilangan sperma. Kalau kembar seiras, 1. Kembar tak seiras, 2. Kalau bilangan ovum, kembar seiras, 1. Kembar tak seiras, 2. Bilangan zygot yang terbentuk, kembar seiras, 1. Kembar tak seiras, 2. Bilangan plasenta untuk kembar seiras, 1. Kembar tak seiras, 2. Okey, ni cikgu dah tunjuk tadi ya. Okey, dari segi maklumat genetik, oleh kerana mereka kembar seiras ni dia berasal daripada 1 sperma dan 1 ovum, jadi maklumat genetik adalah sama. Okey, sama. Kalau kembar tak seiras, sebab dia daripada sperma dan ovum yang berbeza, jadi maklumat genetik adalah berbeza. Umpama 2 beradik yang lahir pada tahun yang berbeza. Okey, yang kembar tak seiras ni.
Dari segi sifat fizikal, kembar seiras memang sama. Kita tak ada nak bezakan. Okey. Hanya ibu bapa dia je yang kenal dulu. Okey. Kalau tak seiras, berbeza. Okey. Dan dari segi jantina, kembar seiras sama. Dua-dua lelaki atau dua-dua perempuan. Kalau kembar tak seiras, boleh jadi sama, boleh jadi berbeza. Okey, seterusnya kita tengok pada kembar siam pula. Okey, macam mana kembar siam ni boleh berlaku? Okey, tadi cikgu dah beritahu bahawa setelah sperma telah berjaya mempersenyawakan ovum, jadi zygote akan terbentuk dan zygote tu nanti akan membahagi menjadi dua individu. Kan? Okey, kembar siam ni berlaku bila zygote ni dia gagal membahagi dua dengan lengkap. Jadi, bila dia gagal membahagi dua, maksudnya adalah bahagian yang melekat. Mungkin melekat dekat badan, mungkin dekat kepala. Sebab dia tak membahagi dengan lengkap. Okey, kembar siam ni, jantina dia sama, maklumat genetik pun sama. Sebab dia asalnya adalah kembar seiras. Tetapi pembahagian yang tidak lengkap. Dan mereka ni boleh dipisahkan melalui pembedahan sekiranya bahagian yang melekat tu tidak memberi risiko yang besar jika dibuat pembedahan. Okey, cikgu harap awak sudah faham apa yang kita belajar hari ini. Okey, terima kasih. Dan sila subscribe, komen dan share. Terima kasih.